Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Cikgu Azli Nalin. Semoga kamu siap sedia. So hari ini kita sambung mata pelajaran Bahasa Melayu dengan topik tata bahasa iaitu penggandaan separa. Okey, so kita teruskan dengan maksud penggandaan separa. Penggandaan separa ialah proses yang mengulangi sebahagian daripada kata dasar. Maknanya kata dasar boleh merupakan kata tunggal atau kata berimbuhan. Okey, seterusnya kita tengok pula tentang penggandaan separa kata tunggal. Okey, dalam proses penggandaan separa kata tunggal, hanya suku kata pertama kata dasar yang diulang. Kita tengok contoh yang cikgu berikan iaitu rerama. Rerama ni adalah rama-rama, so digandakan separa, so dia akan jadi rerama. Okey, contoh ayat, adik suka mengejar rerama di padang. Okey, seterusnya kita tengok jejari. So jejari ni adalah rim basikal. So kita tengok contoh rim basikal ni, ayat dia, jejari dia. Jejari basikal Adam bengkok kerana terlanggar batu. Okey, so ini adalah kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, iaitu kekisi. Okey, kekisi ni adalah yang mana satu ya? So kita tengok, so kekisi tu adalah yang warna merah, arrow warna merah tu adalah kekisi, yang mana dia dibuat daripada kayu rumah kampung selalunya. So rumah tradisional kebiasaannya jendela dan kekisi diperbuat daripada kayu. Okey, jendela tu adalah tingkap Seterusnya kita tengok pula iaitu kekuda, rangka bumbung, yang mana sebelum kita meletakkan atap, so kita perlu ada rangka bumbung yang dinamakan kekuda. Okey, contoh ayat ialah pekerja itu memasang kekuda pada bumbung rumah. Okey, so maknanya atas bumbung rumah tu mesti ada kekuda. Okey, kita tengok seterusnya ialah lelabah. Labah-labah kita gandakan separa, dia jadi labah-labah. Contoh ayat, laluan masuk ke dalam gua itu dipenuhi dengan sarang lelabah. Okey. Okey, yang ini pula adalah tertikus. Tertikus tu adalah mouse yang kita gunakan dengan komputer tu, sama ada menggunakan wireless ataupun wire lah, dengan wire. Okey, contoh ayat yang diberikan, tertikus komputer dalam makmal itu kepunyaan sekolah. Ini adalah contoh ayat ringkas lah, senang untuk kamu faham. Seterusnya ialah sesiku. Sesiku ni yang selalu ada dalam bengkel RBT. So kita buat projek tu, kita nak ukur untuk sudut 90 darjah, sudut tepat, so mesti pakai sesiku. Sesiku ni ada dua saiz, satu panjang, satu pendek. Okey, tengok contoh yang diberikan. Jurulatera itu menggunakan sesiku untuk melukis sudut 90 darjah. Yang ini adalah tertupai. Tertupai tu apa? Tertupai tu adalah selak. Selak tu kunci pintu kayu. Dibuat daripada kayu. Kalau dulu orang-orang kampung, rumah kampung dia memang pakai selak kayu lah. So sebab selak kayu dulu mana ada macam kita sekarang. Ada yang moden kan, canggih-canggih sekarang. So ini adalah yang dulu punya selak kayu So tengok contoh ayat, tertupai pintu kayu itu patah kerana sudah reput. Sebab dia dibuat daripada kayu, so dia mudah reput lah. Okey, itu saja. Ini adalah contoh yang diberikan. Okey, kita pergi pula pada penggandaan separa kata berimbuhan. Okey, tadi kata tunggal, so sekarang kita pergi yang berimbuhan. Okey, berimbuhan terdiri daripada kata awalan, akhiran dan apitan. Dalam penggandaan kata berimbuhan, hanya kata dasar yang diulang. Tengok contoh yang diberikan. Antara contohnya ialah, okey, sekejap ya. Antara contoh yang diberikan ialah berlari-lari, berbisik-bisik, so tersenyum-senyum, lagi adalah bertanya-tanya, lagi mencari-cari, kenang-kenangan. Okey, kenang-kenangan ni adalah imbuhan akhiran. Okey, sayur-sayuran, buat besar-besaran, risik-risikan, bersalam-salaman, ini adalah imbuhan apitan. Okey, ini juga imbuhan apitan, memburuk-burukkan. Okey.
Okey, seterusnya ayat yang pertama, ibu menyusun pinggan mangkuk di atas sama ada para ataupun kekuda supaya kelihatan kemas dan tersusun. Okey, so ini jawapan dia. Sama ada pilihan kamu pepara ataupun kekuda. Tadi kekuda kita dah tahu apa itu rangka bumbung. So tidak semestinya itu sudah tentu salah jawapannya. Dah tentu jawapannya adalah pepara. Pepara tu adalah tempat untuk meletakkan sesuatu benda tapi di atas. Okey, so dia bukannya atas, bukan di bawah lah, so di atas. So dinamakan pepara. Okey, seterusnya soalan kedua, badan Alia gatal-gatal kerana digigit, sama ada pepijat atau jejentik. Jejentik atau pepijat. Jejentik kamu tahu, jejentik itu adalah sebelum jadinya nyamuk, anak kecil-kecil dia tu yang membiak tu adalah jejentik. Manakala pepijat ni adalah binatang yang akan menggigit kita dan menyebabkan kita gatal. Selalunya ia banyak ada di di atas tilam ataupun bantal, sarung bantal yang tidak dibasuh ataupun lama sangat kita tidak duduk atas tu. Okay, let's say kita tak duduk dalam bilik tu dah lama, so kita nak duduk, so tilam itu mesti ada pijat, okay, sebab pijat ni adalah tempat dia, bila tempat yang dah lama tak kita duduk, dia ada, okay. So kalau digigit memang gatal. Okay, so jawapannya ialah pepijat. Okey, jawapan dia adalah pepijat. Okey, soalan yang ketiga, ibu memasak sup, sup apa? Jejari ke sup berbola ikan? Okey, untuk hidangan tengah hari. Okey, so maknanya jawapan yang mana satu? Berbola ke jejari? So mestilah berbola. Mana ada sup jejari kan? Sup berbola. So jawapan dia adalah berbola. Okey, so jawapan pilihan jawapan yang cikgu berikan ini adalah antara kata ganda separa yang orang kata familiar, yang biasa akan keluar dalam soalan peperiksaan. Okey, kita dah sampai di sesi akhir pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harapkan kamu faham apa yang cikgu ajar hari ini, iaitu tentang ganda separa. Okey, ilmu yang cikgu sampaikan agar dapat memberi manfaat pada kamu semua. Okey, jangan lupa like dan share channel Cikgu Azlina Lin dan juga subscribe channel cikgu. Semoga lebih banyak video-video yang menarik cikgu akan hasilkan. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum dan bye-bye.